Kalau dia letak di sini, apa masalah dia? Masalahnya jauh. Nak pergi sekolah pun jauh. Okey, apa khabar semua? Sebagaimana kita dah janji, kita nak terangkan tentang apakah situasi-situasi yang menggunakan locus. Okey. Sebelum ni, kalau video yang sebelum ni saya ada cakap locus digunakan dalam satu apps iaitu Locus Map kan. Okey. Mesti kamu tak tahu apa benda kan? Apa itu Locus Map? Kamu ingat saya tahu? Saya pun tak tahu. Okey. Antara locus yang digunakan, contohnya yang pertama, kalau kita ambil yang satu titik kita boleh tengok dalam contohnya seperti radar kapal terbang, radar kapal selam. Mana tengok? Kapal perang di mana bulatan tu, kalau ada titik di mana-mana, dia akan gunakan bulatan-bulatan tu untuk mengesan lokasi kapal-kapal yang berada di sekitarnya. Antara lain pula, dua titik selalunya seperti padang bola keranjang. Kita akan ambil tianggo sini sebagai titik. Okey. Kemudian kita akan dapatkan line tengah dia, seperti mendapatkan lokasi di dalam peta. Okey, satu garis ni macam mana ya? Satu garis ni lebih kurang macam pagar. Okey, kita ada palang dia, lepas tu kita nak buat lagi kan. Okey, selalunya kalau macam tu kita gunakan dia mendapatkan garis selari. Jadi susunan pagar tu akan lebih cantik. Dua garis. Okey, dua garis ni macam mana? Dua garis ni ada dua kan. Satu garis yang selari, satu lagi garis yang bersilang kan. Okey, kita tengok yang pertama. Pernah tengok tak orang buta dipandu arah oleh anjing? Okey, sebenarnya anjing tu nak jalan, dia akan duduk di tengah. Tahu, dia telah ditrain, telah dilatih untuk berada di tengah-tengah supaya dia tak ke tepi sangat. Okey, ke kiri ataupun ke kanan, dia akan berada di tengah-tengah. Itu adalah locus dua garis. Selain tu, locus dua garis seperti yang selalu kita nampak sebenarnya tapi kita tak perasan, iaitu jalan raya. Kan ada lane tepi, iaitu bahu jalan kan ada garisan. Okey, macam mana dia buat line tengah-tengah tu yang garisan putus-putus tu? Menggunakan locus. Jadi jarak pembahagi jalan itu sentiasa sama. Dua garis bersilang selalunya kita gunakan dalam perancangan bandar. Kita buat simpang 4. Okey, di manakah kedudukan-kedudukan yang kita boleh buat supaya dia menjadi lebih strategik. Jadi itu antara contoh-contoh situasi locus yang digunakan dalam kehidupan kita. Banyak lagi. Jadi kita kena sentiasa banyak membaca, okey, tengok, perhati, dan kita akan nampak bahawa sebenarnya dalam kehidupan kita banyak menggunakan locus. Jadi kita tak nak buang masa, kita tengok dua contoh soalan yang melibatkan locus. Jom. Raja di bawah menunjukkan sebuah trapezium ABCD. Okey. L, M, N ialah titik-titik yang bergerak di dalam trapezium itu. Okey, titik yang bergerak di dalam trapezium. Maksudnya setiap locus itu akan sentiasa bergerak di dalam trapezium sahaja. Okey, bergerak di dalam trapezium sahaja. Okey, apa locusnya? Locus L, M dan N. Okey, sekarang kita tengok apakah locus tu. Kita baca soalan A. Locus bagi titik L yang bergerak dengan keadaan LA sama dengan LD. Locusnya ialah L. Jadi dia ada A dan D. Okey, dia ada L dan D. Dia ada A dan D. Sorry. Jadi maksudnya di manakah A, di manakah D? Letakkan jarum kita di titik A dan kita bukakan besar sedikit ya, lebih pada separuh antara jarak A dan D. Dan kita buat tanda lengkuk. Okey. Kemudian letakkan pada titik D. Okey, tak perlu ubah. Apa guna pembaris kita? Kita nak sambungkan antara persilangan dua lengkuk yang kita dah buat tadi. Gariskan
Okey, kita dah dapat garisan ni. Ini adalah lokus. Okey, lokus yang pertama. Kemudian lokus bagi titik M yang bergerak dengan keadaan MB sama dengan 4 cm. Okey, letakkan jarum kita pada titik B dan buka sehingga 4 cm sahaja. Okey. Dan kita buat satu lengkuk. Okey. Nampak? Jadi sekarang kita dah dapat dua lokus. Yang warna hijau lokus yang pertama, warna biru ni adalah lokus yang kedua. Okey, sekarang kita tengok lokus yang ketiga. Lokus bagi titik N yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 5 cm. Okey, saya akan letakkan jarum di titik D dahulu ya. Saya akan buka sebanyak 5 cm. Okey. Okey, 5 cm. Macam mana saya tahu tu? Saya tekan sini, saya nampak dekat situ yang tulisan warna merah 5 cm situ. Okey. Kemudian saya akan tandakan. Nampak situ? Nampak ya warna ungu tu? Okey, kemudian saya akan cari satu lagi di manakah garisan yang serenjang, yang mudah untuk kita buat tanda. Okey, kita dah dapat lokus hijau ni, dia adalah satu garisan yang serenjang 90 darjah tegak. Jadi kita boleh gunakan itu sebagai point kita. Okey, letakkan dekat ujung sini. Dan saya buat satu tanda lagi. Okey. Kemudian kita akan sambungkan antara titik di sini lah, tanda yang pertama kita buat tadi dengan tanda yang bersilang di sini. Yang kedua tu kita akan sambungkan dengan pembaris. Okey, kita sambungkan garisan tu Okey, jadi kita dah dapat 3 lokus. Okey, labelkan lokus-lokus itu. Okey, yang pertama tadi lokus L, warna biru lokus M, dan yang warna ungu ni adalah lokus N. Okey, kita dah siap melabelkan. Dan pastilah dia akan tanya apakah persilangan. Okey, kita tengok soalan B. Seterusnya tandakan dengan simbol @ persilangan antara lokus L dan lokus M. Okey, lokus L dan lokus M, di manakah persilangannya? Jadi di sini adalah dia punya persilangan. So kita tandakan dengan tanda macam ni ya. Okey, dah selesai. Situasinya seterusnya. Okey, darjah di bawah menunjukkan pelan sebuah bandar yang dilukis pada grid segi empat sama dengan skala 1 unit 10 cm. Maksudnya 1 unit sini, 1 unit ini adalah 10 cm. Majlis pembandaran bercadang untuk membina sebuah taman di bandar itu. Okey, nak buat satu taman dekat bandar tu. Nampak tak situasi yang sebenarnya? Kalau dalam kehidupan kita, dalam bidang pekerjaan akan datang, dia menggunakan lokus ni. Macam mana dia guna? Okey, kita tengok. Nyatakan tempat di bandar itu yang terletak 100 meter dari lebuh raya dan lebih 40 meter dari sekolah. Okey, kita tengok apakah nama tempat yang paling hampir dengan syarat-syarat yang diberi tadi. Okey, 100 meter. Kalau kita tengok, ini lebuh raya, maksudnya jarak dia 100 meter. 10 kotak lah dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, dari sini. Okey, dia dalam kawasan sini sebab dia sama dengan lebuh raya, 100 meter daripada lebuh raya. Kita dah tahu, belum lagi. Kita tengok syarat yang kedua, lebih daripada 40 meter. Lebih daripada 40 meter. Kita nak tahu 40 meter daripada sekolah, kita kena gunakan jangka lukis.
Okey, kita letakkan jangka lukis kita lebih daripada, kita buka jangka lukis kita lebih daripada 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Saya letak kotak yang kelima sebab dia lebih kan, lebih. Tak kisahlah letak berapa pun, 6 ke berapa ke kan. Okey, cuba kita tengok di manakah areanya. Okey, ada yang berhampiran, belum lagi. Kita turun ke bawah pula. Okey. Kalau di sini kita tengok antara dua syarat tadi, apakah nama tempat yang paling hampir? Kita boleh nampak di sini dia kena dekat balai polis. Okey, jadi jawapan dia di sini nama tempatnya ialah balai polis. Mudah kan? Mudah aja. Kita baca soalan senang. Okey, kalau dia cari tempat macam itulah kan. Okey. Perlu lagi tak yang ini? Tak perlu. Kita padam aja. Okey, seterusnya yang B. Pada rajah itu lukis lokus bagi taman itu jika jaraknya sentiasa 40 cm daripada sekolah. Oh, daripada sekolah lagi. Okey, kita nak buat taman dah. Okey. Kita dah kembali pada soalan yang mula tadi. Dia kata Majlis Pembinaan bercadang nak bina sebuah taman. Okey, jadi taman tu di kat mana? Kita tengok dia ada pada syarat pada soalan B. Lokus bagi taman itu jika jaraknya sentiasa 40 meter dari sekolah. Gunakan jangka lukis. Sebab dari sekolah maksudnya satu titik saja, dari sekolah sahaja. Okey, kita buka sebanyak 4 kotak. Okey, 1, 2, 3, 4 kotak di sini. Dan kita tandakan. Okey, ini lokus yang pertama, kita akan dapat macam ni. Kemudian lokus yang kedua. Okey, ada tak dia bagi nama lokus? Tak bagi nama lokus, jadi tak perlu nak labelkan, tak perlu lah. Okey, kita kira 100 meter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai sini. Dan kita hanya perlu buat garisan yang selari dengan lebuh raya. Sebab lebuh raya tu macam satu garisan. Dia satu garisan. Jadi bila satu garisan, dia akan jadi garisan yang selari. Okey, ini lokus yang terhasil. Okey, C. Seterusnya, tandakan dengan simbol X semua kedudukan yang mungkin bagi taman itu. Okey, ada dua titik persilangan. Okey, kita tandakan dengan simbol tu dah. Okey, yang pertama. Yang pertama dia akan berada dekat sini. Ini persilangan yang pertama. Okey. Persilangan yang kedua dia boleh berada dekat sini. Okey. Jadi kita dah dapat dua tanda. Dua tanda ni adalah tempat di mana dia akan bina sebuah taman. Sebuah sahaja. Okey. Jadi dia ada dua kemungkinan tempatnya dia boleh buat sebuah taman. Okey. Antara yang di atas dengan yang di bawah. Sebab kita dapat dua titik persilangan kan. Okey, kita tengok soalan D. Pada pendapat anda, antara kedudukan taman yang mungkin, lokasi manakah yang lebih sesuai untuk membina taman itu? Berikan alasan anda. Okey. Jadi antara dua tempat ini, di atas dan di bawah, mana yang paling sesuai pada pemikiran kamu? Okey. Senang. Kalau dia letak di sini, apa masalah dia? Masalahnya jauh. Nak pergi sekolah pun jauh, daripada komplek beli belah pun jauh kan. Kalau kita tengok, kalau dia buat di sini dekat dengan kawasan perumahan, dekat dengan balai polis. Okey, jadi di sini adalah satu tempat yang mana yang paling logik bagi saya. Kalau tanya saya akan cakap ini adalah tempat yang paling sesuai sebab dia dekat dengan taman perumahan. Jadi orang pun boleh datang kan. Okey, jadi jawapannya ialah taman itu lebih sesuai dibina berhampiran dengan kawasan perumahan. Sebab dia suruh bagi alasan kan.
Sebab memudahkan penduduk di situ untuk pergi, untuk menggunakan taman tersebut. Itu sahaja. Okey. Jadi kita dah selesai soalan yang melibatkan situasi. Okey, macam mana soalan-soalan yang kita dah buat tadi? Senang kan? Jadi saya harap dengan dua soalan ni boleh menambahkan kefahaman kamu tentang locus. Dan kalau masih lagi rasa tak cukup, macam biasa saya cakap, cari lagi soalan-soalan seperti dalam buku teks ataupun buku-buku latihan di mana-mana. Dan kalau tak faham juga, boleh typekan soalan di bahagian komen. Okey, adios.